Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau serta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di dalam pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana kita telah berada hampir pada penghujung hadis, dan insya-Allah pada malam ni kita sambung semula pada hadis yang ke-37 yang bertajuk bilakah akan terjadinya kehancuran, muka surat 81. Bila akan terjadinya kehancuran, yakni kiamatlah, bila akan terjadinya kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam satu majlis dan bercakap-cakap dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang satu orang Arab Badawi. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah akan terjadi hari kiamat? Nabi SAW terus sahaja bercakap dan tidak menjawab soalan yang diajukan kepadanya tadi. Maka sebahagian yang hadir berkata, baginda mendengar apa yang ditanya, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain pula berkata, bahkan baginda tidak mendengar pertanyaan itu, sehingga apabila Nabi SAW selesai daripada percakapannya, baginda bersabda, di mana orang Arab
yang bertanya tentang hari kiamat tadi. Lalu Arab Badawi itu menyahut, ya saya, hai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badawi itu pula bertanya pula, apa yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan amanah itu? Nabi SAW menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Amboi, hadis malam ni kata tepat tuan-tuan. Tak ada kena-mengena dengan hidup ataupun mati tuan-tuan. Tapi kena timing tu tepat tu. Baik tuan-tuan, kita tengok apa dia. Yang mana sebuah hadis Nabi SAW tentang bagaimana satu orang dalam satu majlis ilmu yang Nabi bersama dengan para sahabat. Nabi duduk tengah mengajar tuan-tuan, tiba-tiba mai satu orang Arab Badawi. Bila sebut Arab Badawi ni tuan-tuan, dia Arab kampung. Bila sebut Arab Badawi ni, dia kampung lah, duduk di pendalaman. Yang mana dalam hadis Nabi banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Arab yang berkaitan dengan Arab Badawi ni tuan-tuan. Dan bila mana Arab Badawi ni tanya, kita dah tahu dah bahawa bila mereka bertanya dalam keadaan yang kita sebut kurang adab lah. Para sahabat kalau nak tanya kepada Nabi segan, ataupun para sahabat nak tanya Nabi, bukan segan lah, maksud kata nak tanya kepada Nabi, para sahabat dia akan fikir terlebih dahulu apa soalan yang patut ditanya, apa soalan yang tak patut ditanya. Jadi kalau ada soalan yang patut ditanya, macam mana cara nak tanya, maka para sahabat akan susun ayat elok-elok, para sahabat akan tanya dengan penuh adab. Nabi tengah cakap, para sahabat takkan potong sesuka hati. Habis Nabi cakap, baru para sahabat tanya. Ataupun kalau Nabi SAW tanya soalan, maka para sahabat akan bertanya, kami tak tahu ya Rasulullah, ataupun wallahu ta'ala alam, ataupun Allah dan juga Rasul lebih mengetahui. Maka itu juga di antara jawapan daripada persoalan yang Nabi utarakan. Tetapi berbeza dengan Arab Badawi ni. Arab Badawi ni tengah Nabi duk cakap, dia boleh mencelah kat tengah-tengah. Jadi bila mana orang bercakap, kita mencelah ke tengah-tengah, ataupun kita mencelah tengah orang sedang berbicara, dia merupakan salah satu kurang adab tuan-tuan. Ni dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita duk tengah sembang dengan orang duk tengah sembang dengan kita, duk cakap, duk cerita, kita jangan potong. Biar dia habis sembang, biar dia habis cerita, barulah kita masuk pada cerita yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang kawan ni tak ada cerita habis, kita dah potong. Kemudian dia nak sambung tak mana pun tak ingat dah, kita pergi potong lagi. Sampailah kali dia dengar kita cakap balik, bukan kita yang dengar dia berbicara. Jadi bila mana Arab Badawi ni tuan-tuan, dia bertanya soalan yang kadang-kadang soalan tu tak perlu ditanya, dan ada kadang-kadang soalan yang perlu ditanya. Jadi bila soalan yang perlu ditanya, maka itu memberi kelebihan kepada para sahabat dan juga kita semua. Pasal berkaitan dengan hadis Nabi, peristiwa tersebut, bila ada satu soalan yang ditanya yang boleh memberi manfaat kepada kita, maka syukur pada Allah. Dan para sahabat tu bila dengar, lega dah Arab Badawi ni. Pasal dia tanya satu soalan yang memang kami nak tanya dah. Tapi tiba-tiba dia mai dalam keadaan dia tanya terus. Jadi kami tak perlu tanya dah. Jadi berbeza dengan kisah malam ni tuan-tuan. Kisah malam ni sehingga para sahabat ada dua pandangan. Satu pandangan, dia melihat bahawa soalan yang ditanya oleh Arab Badawi tu mendatangkan satu perkara yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Satu kaum ataupun satu sahabat, satu kaum sahabat, satu kumpulan sahabat yang bersama dengan Nabi dalam majlis tersebut, melihat bagaimana Nabi tidak mengedahkan soalan Arab Badawi tadi. Bila mereka tengok Nabi tak mengedahkan soalan Arab Badawi tadi, maka timbul satu perspektif yang mana kata para sahabat, ni mesti soalan yang Nabi tak senang dengar. Sebab tu Nabi tak jawab persoalan, tak jawab soalan Arab Badawi tadi. Dan ada lagi satu pandangan yang mengatakan bahawa mungkin Nabi tak dengar. Sebab itulah Nabi tidak mengendahkan apa yang ditanya oleh Arab Badawi. Sebab Nabi ni seringkali, ataupun Nabi ni dia akan menjawab segala persoalan. Ada umatnya bertanya, maka dia akan jawab. Jadi mereka kumpulan yang kedua mengambil pendapat ataupun pandangan bahawa Nabi SAW
Nabi SAW tidak mendengar soalan yang diutarakan oleh Arab Badawi tadi. Jadi bila ada dua pandangan ni tuan-tuan, maka para sahabat yang mengatakan bahawa Nabi seolah-olah soalan tadi Nabi tidak endahkan ataupun Nabi tak senang, sebab itulah mereka tak tegur Nabi ataupun mereka tak katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang tanya pasal bagi pandangan mereka ini bahawa soalan yang diajukan oleh Arab Badawi tadi adalah soalan yang tidak perlu ditanya. Ini pandangan daripada kalangan para sahabat yang pertama. Mungkin mereka kata soalan ni tak patut ditanya ni, sampai Nabi tak jawab ni, maksud kata soalan ni tak berapa nak kena. Tapi Arab Badawi ni namanya pengeh tuan-tuan, tak kira Nabi nak jawab kan, Nabi tak jawab, dia tak kisah. Janji aku puas, bila aku bangun aku nak tanya soalan kepada Rasulullah. Bila dia tengok Nabi tak jawab tuan-tuan, terus dia duduk. Terus dia duduk. Ini kelebihan tuan-tuan. Kadang-kadang ada soalan yang perlu ditanya dan ada soalan yang tak perlu ditanya. Macam ada pernah satu ketika ada orang tanya satu ustaz di radio tuan-tuan, soalan di radio, dia tanya, ustaz, apakah hukum saya memakai kain pelekat terbalik? Dia tanya, sah tak sah sembahyang saya? Jadi kita yang duk mengaji ni tuan-tuan, apa pandangan kita pada soalan tadi? Ataupun kita duk naik kereta, tiba-tiba duk dengar kata ada satu soalan, ustaz, apa hukum kalau saya pakai kain pelekat terbalik? Maka kita pun naik tergelak. Pasal apa? Apa dia bertanya soalan tu kan? Pasal kita mengaji. Maksud kata bagi kita ni soalan tu tak patut hang tanya. Kalau kita tahu kata hang tutup aurat, tak kisahlah terbalik ke apa ke. Jadi kita tahu kata akan sah hukum. Tapi bagi yang bertanya tadi, dia nak tahu juga jawapan. Pasal bagi dia ni tak yakin, sah tak sah aku pakai terbalik ni. Maksud kata itulah di antara soalan bagi kita tak patut ditanya. Tapi bagi dia nak tanya juga pasal dia tak yakin dengan apa yang dia lakukan. Jadi itulah ada masing-masing punya pandangan lah tuan-tuan. Tu gagah lah kira kain pelekat terbalik kan. Mamai tanya apa hukum saya pakai kain batik. Tu lagi heran tuan-tuan. Sebelum tidur pakai kain pelekat, bangun sembahyang subuh saya pakai kain batik. Apa hukum dia ustaz? Time tu lagi penimpala tuan-tuan nak jawab. Pakai apa? Pakai singlet tak ada masalah. Asalkan kita menutup aurat pada mazhab Syafi'i lah, maksud kata tidak menjadi masalah. Bahkan kalau sehingga kita tidak memakai baju sekalipun, tetapi kain pelekat ni atas daripada pusat, maka hukumnya sah dari sudut hukum fiqh. Tetapi dalam ilmu tasawuf, maka ia satu benda yang tidak menunjukkan bahawa kita seorang yang berakhlak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak memakai baju. Kita jumpa raja dah tak pakai baju tuan-tuan. Nak mampus duduk kat pintu istana hampir balik, dia kata gila tak gila mai jumpa raja dalam keadaan tak pakai baju. Ini kan pula kita nak berhadapan dengan sekalian segala raja tuan-tuan. Lagilah kita perlu beradab dari sudut ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Tapi dari sudut hukum fiqh, maka hukumnya adalah sah. Sebut tentang hukum ni tuan-tuan, baru-baru ni kan isu satu hukum. Tak apalah, sebelum kita nak masuk hukum yang isu baru-baru ni, tentang satu hukum saya nak tanya tuan-tuan. Tadi Arab Badawi tanya Nabi, maka kita tanya tuan-tuan satu soalan. Apa hukum tengah-tengah kita sembahyang tuan-tuan, tiba-tiba kita tengok dalam poket kita ada semut mati? Sah tak sah solat kita? Duduk tengah sembahyang ni tuan-tuan, ataupun habis sembahyang, kita buka poket ada satu ekor semut mati dalam poket kita. Sah tak solat kita? Ustaz, ni soalan yang tak patut ditanya ustaz. Sah tak tuan-tuan? Sah. Jawapannya adalah tidak sah. Jaga baik-baik tuan-tuan, tak sah solat kita bila mana kita sembahyang dalam keadaan ada semut mati pada pakaian kita. Pasal apa? Kerana semut itu di antara haiwan yang mana bila mati jadi bangkai. Maka bila bangkai, kita sembahyang dalam keadaan kita menanggung bangkai, maka kita dalam keadaan menanggung najis. Bila menanggung najis, maka solatnya adalah tidak sah. Tidak sah. Apa yang tak tahu? Tak tahu dia mati tak apalah. Maksud kata bila kita ketahui, ni cerita bila kita ketahui benda kita tak tahu, dia terlepas daripada qalam lah. Jadi benda yang kita ketahui habis-habis sembahyang, kita tengok ada tiba-tiba seekor semut mati, maka hukumnya adalah
tidak sah solat kita kerana kita menanggung bangkai. Dia relate dengan kisah yang baru-baru ni yang Ustaz Muhaizat mengeluarkan tentang persoalan hukum bagaimana solat kutu mati atas kepala kan. Bagaimana tengah solat ada kutu mati atas kepala. Contohlah sebelum dia semayang dia buh ubat kutu kat kepala dia. Kemudian dia semayang kutu mati atas kepala. Sah tak sah solat? Maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya tak sah solat. Pasal kita menanggung najis, menanggung bangkai di atas kepala kita. Tapi adalah pandangan-pandangan ulama yang mengeluarkan tentang adanya hukum sah solat tersebut kerana haiwan-haiwan tersebut tidak mengalir darah, maka dia dimaafkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i maka kekal bahawa ia menanggung najis, maka tidak sah. Kerana dalam bab haiwan kecil ni tuan-tuan, kutu ke, semut ke, lalat ke, ni di antara haiwan yang tidak mengalir darah. Jadi bila haiwan yang tidak mengalir darah, bila masuk ke air yang tidak cukup 2 qullah, kan, contoh ayat minuman saya ni, contoh ada semut mati dalam ni, maka bila kita semut mati dalam ni, adakah air tersebut mengubah menjadi air mutanajis? Adakah menjadi air najis? Jawapannya tidak, kerana dia di antara haiwan yang dimaafkan, kerana padanya tidak mengalir akan darah. Jadi maksud kata kita buang, maka air tersebut tetap suci. Maka ini antara haiwan yang dimaafkan. Tetapi bila mana dalam bab ibadah, maka dia tetap dikira sebagai bangkai dalam mazhab Syafi'i. Tetap dikira sebagai bangkai. Dia berbezalah kalau tuan-tuan letak seekor lembu hidup atas kepala time semayang, sah tak? Main-main semayang, tuan-tuan letak seekor lembu, tuan-tuan bersihlah dia punya kubul dan juga dubur, tapi tak atas kepala. Kemudian Allahu Akbar, semayang sah tak? Sah. Pasal apa sah? Pasal kita menanggung haiwan yang hidup. Kita Allahu Akbar, dia pun sekali semayang dengan kita. Tapi cuma jangan buat kerja tu lah. Cuma nak cerita dari sudut hukum, macam tu kaedah dia. Maksud kata sah bila kita ada menanggung haiwan yang hidup. Tapi bila menanggung haiwan yang mati, maka dia dikira sebagai kita menanggung bangkai. Tuan-tuan ambil maklum. Sikit-sikitlah kita kongsikan berkaitan dengan hukum fiqh. Pasal relate dengan kisah yang cerita baru-baru ni ataupun tentang media sosial kita sekarang ni tuan-tuan. Pasal Ustaz Muazzam sebut kata apa, bila mana adanya kutu sehingga wajib untuk ataupun sehingga kena terpaksa membotakkan kepala supaya tak ada kutu di atas kepala. Cuma saya mengambil pandangan cukuplah sekadar kita shampoo rambut tuan-tuan, bersihkan sebersih-bersihnya supaya menggugurkan segala kutu yang ada pada rambut. Baik, itu soalan tuan-tuan, di antara soalan-soalan yang kontemporari lah kita sebut. Kadang-kadang kita terlepas pandang, duk fikir semut mati kena sah tak sah semayang, sah tak sah semayang. Dan hari ini kita dapat jawapan bahawa haiwan yang sekecil-kecil haiwan pun dikira sebagai bangkai dalam mazhab Syafi'i. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi bila mana Arab Badawi ni, dia juga memberi kelebihan kepada kita lah bila mana ada cerita tentang mereka. Seperti mana cerita tentang Arab Badawi yang mana dia kencing dalam masjid tu. Pun sama lah. Maksud kata peristiwa yang berlaku pada Arab Badawi tadi, dia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Dia pergi kencing dalam masjid, apa yang Nabi sebut kepada para sahabat? Hampa jangan duk pergi halau dia. Hampa jangan duk pergi kacau dia. Biar dia buang hajat habis dulu. Barulah nanti Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana kaedah-kaedah untuk menyucikannya. Antaranya sebab, antara mengapa Nabi larang para sahabat supaya halau, di antaranya ada 3 sebab kata ulama. Yang pertama, pasal apa? Yang pertama, supaya air kencing tersebut tidak berada di mata tempat. Kalaulah dia duduk tengah kencing, tiba-tiba kita pergi halau dia, maka daripada satu tempat dia boleh jadi merata tempat. Jadi kencing berlari terus tuan-tuan. Jenuh, kita pun tak tahu tang mana air kencing tersebut. Jadi pening pula kita nak fikir. Biar dia habis dulu di satu tempat, maka senang kita nak bersih. Yang kedua kata ulama adalah mudah ataupun adalah kerana Nabi nak ajarkan kepada kita kaedah untuk membersihkan najis. Kemudian yang ketiga, Nabi juga mengajarkan kepada kita adab supaya jangan ganggu orang ketika mana orang sedang membuang hajat. Ni cerita dia. Maksud kata bila berlaku pada Arab Badawi, dia beri manfaat kepada kita. Daripada peristiwa yang berlaku, dia datangkan manfaat kepada sahabat dan datangkan manfaat kepada kita semua. Jangan ganggu orang tengah buang hajat. Kadang-kadang berlaku juga tuan-tuan di R&R. Kadang-kadang kita tak tahan, kita pergi ketuk. Jangan tuan-tuan, ketuk tu benda yang tidak bagus. Benda yang tidak baik. Kadang-kadang kalau kita duduk tengah buang hajat pun tiba-tiba orang ketuk, apa perasaan kita tuan-tuan? Pang 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 pang.
terganggu tuan-tuan. Dan di penghujung boleh masuk balik nak cerita kata mengganggu orang sedang buat hajat. Jadi itu antara perkara yang tidak ada adab. Jangan kacau bila mana orang sedang buang hajat. Dan bila mana kita berada kat dalam pula, jangan pula kita menzalimi orang kat luar. Tambah-tambah pula tempat-tempat yang ramai lah di antaranya. Kadang-kadang seronok. Bila duduk dalam tandas ni dia seronok duduk lama-lama. Bukan nak buang kat bawah, siap buang kat atas lagi. Masuk kata siap isap rokok lagi. Boleh habis satu batang tu. Duduk dalam tu saja lama-lama. Isap rokok, kadang-kadang sampai minggim. Punya rasa nak duduk lama dalam tandas. Sedangkan kat luar juga memerlukan tandas tersebut. Ini pun antara perkara yang perlu kita tengok. Ini zalim pada orang tuan-tuan. Cukup sekadar hajat kita selesai, maka keluarlah. Kerana ada orang lagi yang kedua nak akan masuk dan sebagainya. Jadi jangan ganggu tuan-tuan. Jangan ganggu. Tambah-tambah pula kalau tandas tu pintu rosak lagi ganggu tuan-tuan. Kita nak masuk pun ganggu ketenteraman kita. Kira sambil buang sambil pegang tandas tu. Punya takut orang masuk, punya takut orang tolak pintu masuk tu. Jadi kita pegang sambil buang sambil pegang. Jadi itu antara perkara-perkara yang diajar daripada peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bila mana para sahabat melihat ada satu kumpulan kata mungkin Nabi tak dengar, satu kumpulan kata mungkin Nabi dengar, cuma Nabi tidak mengendahkan soalan tersebut ataupun Nabi tidak senang dengan soalan yang ditanya. Baik, apa soalan sebenarnya Arab Badawi ni tanya tuan-tuan? Arab Badawi ni hanya bertanyakan kepada Nabi SAW tentang satu soalan, iaitu bilakah akan terjadinya hari kiamat. Maksud kata Arab Badawi ni tertanya-tanya dalam diri dia, bila terjadinya kiamat ni? Yang Nabi duk sebut tentang kiamat, bila terjadinya kiamat? Dan hadis ni sama seperti mana hadis di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Yang mana Jibril datang dalam keadaan menyerupai manusia, tanya kepada Nabi tentang Islam, tanya kepada Nabi tentang iman, tanya kepada Nabi tentang ihsan. Kemudian apa ditanya oleh Jibril? Wa mata sa'ah, dan bila akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepada aku bila terjadinya kiamat. Kemudian Nabi SAW jawab, yang bertanya tu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kemudian apa Jibril tanya? Kalau macam tu fa akhbirni tentang tanda-tandanya, amarataha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi sebut tentang tanda-tanda kiamat. Jadi bila Nabi ditanya tentang soalan kiamat, maka para sahabat tahu dah. Bila ditanya tentang soalan kiamat, bila terjadinya kiamat, maka Nabi tak tahu bila akan terjadinya kiamat. Kerana urusan kiamat ini hanya sahaja ada pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat yang terakhir pada ayat yang ke-13, kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya pada Allah sahajalah adanya ilmu tentang kiamat. Kita tak ada tentang kiamat, kita tak ada ilmu tentang kiamat. Pesuruh Allah pun tak tahu bila terjadinya kiamat. Tak ada satu makhluk Allah pun tahu bila terjadinya kiamat. Termasuklah malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun tak tahu bila akan terjadinya kiamat. Maka kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata sebagian ulama, manusia ni dia tak akan tahu 5 benda. Manusia ni tak akan tahu 5 benda. Yang pertama adalah kiamat. Bila terjadinya kiamat, semua urusan Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun yang akan tahu bila terjadinya kiamat. Yang kedua kata ulama adalah bila akan turunnya hujan, pun manusia tak akan tahu. Besok hujan tak hujan tuan-tuan? Siapa tahu kata besok hujan? Tak tahu. Tapi kita hanya buat sekadar kaji cuaca lah. Kita buat sekadar predik. Berdasarkan kelembapan, berdasarkan angin dan sebagainya, mungkin besok hujan. Itu hanya predik, tetapi tidak tepat. Yang tepatnya hanya sahaja pada sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi hujan juga dinisbahkan dengan rezeki. Kita takkan tahu rezeki, bila rezeki kita, apa rezeki kita, wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, apa yang ada pada rahim pun kita tak tahu. Apa yang ada pada rahim kita takkan tahu. Sekarang ni cuma ada scan lah tuan-tuan, scan. Tu pun scan belum tentu sama ada dia anak lelaki ataupun anak perempuan.
belum tentu lagi. Tapi kalau tengok macam keluar macam ada burung, tahu dah ni anak lelaki, payah nak jadi perempuan. Tapi bila tengok tak ada burung ni, belum tentu lagi, mungkin keluar akan jadi anak lelaki. Maka semua ada keterbatasan pada ilmu yang ada pada sisi Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat dia, yang keempat, apa yang akan berlaku besok pun kita tak tahu tuan-tuan. Hari ni berlaku kita tahu, apa yang berlaku hari ni kita tahu, petang ni apa berlaku kita tahu tuan-tuan. Buka Facebook tahu dah apa berlaku petang ni. Cuma besok kita tak tahu apa yang akan berlaku, lusa kita tak tahu apa yang akan berlaku, ke depan ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. Sama ada kita masih sihat ke ataupun kita jatuh sakit pun kita tak akan tahu. Dan yang kelima kata ulama, iaitulah tentang kematian, kita tak akan tahu. Tak ada siapa dalam kehidupan kita ni tahu bila tarikh mati kita. Saya pun tak tahu bila tarikh mati, tuan-tuan pun tak tahu bila tarikh mati. Bila mana kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah Ta'ala tuan-tuan, kemudian ditiupkan ataupun dijadikan benih pada rahim ibu 4 bulan. Maka bila mana 4 bulan, ketika itulah Allah Ta'ala tentukan kepada kita soal rezeki, soal ajal maut, soal rezeki, jodoh, ajal maut dan sebagainya. Ketika mana ditiupkan roh pada usia kita 4 bulan. Maka ketika itu Allah Ta'ala sebutkan kepada malaikat, maka tetapkan ataupun tuliskan uktub umurha, tuliskan tentang umurnya. Maka para malaikat pun rujuk pada Lauhul Mahfuz, lihat berapakah ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada dia pada umur yang mana Allah telah berikan kepada dia dalam kehidupan dunia. Maka telah semua pada ilmu Allah Ta'ala sejak azali lagi tuan-tuan. Jadi maksud kata walaupun telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala soal kematian, cuma kita tak akan tahu bila tarikh akhir kita tuan-tuan. Mungkin daripada kalangan kita, tak semestinya saya muda daripada tuan-tuan, saya kemudian ada yang mana muda akan pergi terlebih dahulu berbanding yang tua. Ditetapkan tentang umur kita, kawan ni 70, kawan ni 60, kawan ni 50, kawan ni 40, kawan ni 80. Maka masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tarikh kematian ni kita tak akan tahu. Cuma ada satu petua. Ini saya pun baru dapat daripada TikTok lah. Mungkin tuan-tuan pun tengok lah. Ustaz Usam. Kira Ustaz Usam ni kira akai jenuh tuan-tuan. Bagus kat TikTok ni, kadang-kadang buka-buka ni kira kita tengok banyak dakwah-dakwah lah berbanding dengan dulu tuan-tuan. Tapi di atas kita juga sebenarnya TikTok ni. Kalau banyak benda yang kita tengok berkaitan dakwah, dia akan keluar kaitan dakwah ya tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok banyak yang gelek-gelek, maka dia keluar semua kat kita gelek-gelek. Maksud kata dia semua atas kita. Dia akan cadangkan kepada kita berdasarkan kita search lah. Jadi tuan-tuan, tarikh kematian mungkin tuan-tuan bisa dengar lah, tapi tak apalah, mungkin ada yang belum dengar kan. Macam mana nak tentu, macam mana kita sebenarnya ada satu petua, kita boleh tahu tarikh kematian orang. Tapi kita tak boleh tahu tarikh kematian kita. Ada satu amalan tuan-tuan. Ni Ustaz Usam lah tuan-tuan, saya dengar. Ada petua. Tuan-tuan nak tahu? Kira tuan-tuan main malam ni kira betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan cuba amal malam ni insya-Allah. Besok pagi, ni buat terus besok tuan-tuan, kita boleh tahu tarikh kematian orang. Besok pagi tuan-tuan bangun, tapi bangun awal. Ini petua yang dia bagi tuan-tuan, ilmu yang dia bagi. Tuan-tuan bangun awal, bangun sebelum subuh, tuan-tuan buat solat macam biasalah, solat sunat malam. Tuan-tuan buat, bangun dulu, tuan-tuan buat tahajud 2 rakaat. Kemudian tuan-tuan buat taubat, ni yang penting. Yang pertama ni taubat kena buat tuan-tuan. Pasal dosa banyak. Kalau dosa tak banyak tak boleh nampak. Dia dosa banyak, kita kena hapuskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, buat solat hajat, minta pada Allah supaya ada tarikh kematian boleh kita lihat tuan-tuan. Ni yang kedua. Kemudian bangun subuh di masjid, kemudian duduk baca Quran sampailah syuruk. Baca Quran sampai syuruk. Kemudian bila tiba waktu duha, buat solat duha 2 rakaat. Ingat tuan-tuan, ingat tak? Tak ingat? Simple lah tuan-tuan tadi. Yang penting ada taubat, kemudian ada hajat, sembahyang subuh kat masjid, kemudian baca Quran sampai syuruk, kemudian buat solat sunat duha. Yang tu yang amalan dia. Kemudian macam mana cara Allah Ta'ala akan bagi kepada kita boleh lihat tarikh kematian orang? Tuan-tuan keluar daripada masjid, lepas daripada buat solat duha, tuan-tuan pergi kubur, tengok batu nisan. Kat situ ada tarikh kematian orang. Memang betul tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, semua tuan-tuan boleh tengok tarikh siapa mati. Bila tarikh mati, tuan-tuan boleh tengok kat situ. Tu kata Ustaz Usam tuan-tuan, otak jenuh kita pergi kat kita pun kata, aduh, betul lah. Dia nak bohong apa, betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok tarikh kematian tepat bila dia mati, bila tuan-tuan. Di batu nisan saja. Yang masih hidup ni tak tahu tarikh bila tuan-tuan. Allah saja tuan-tuan, selingan lah tuan-tuan, selingan. Baik.
Jadi 5 benda yang saya sebut tadi, maka kesemuanya hanya saja ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak mengetahui bila akan tarikh kematian. Baik. Kemudian pada tuan-tuan, kemudian bila selesai daripada pengajian, habis daripada Nabi menyampaikan percakapannya, maka baginda bersabda, di mana orang bertanya tentang hari kiamat tadi. Habis Nabi dalam berdakwah ataupun habis Nabi dalam menyampaikan ilmu, maka Nabi tanya siapa yang tanya tadi. Jadi bila Nabi tanya siapa yang tanya tadi, pandangan mana betul tuan-tuan? Yang kata Nabi dengar ke Nabi tak dengar? Maka sebenarnya Nabi dengar percakapan tadi. Maksud kata Nabi dengar soalan Arab Badawi tadi, tetapi Nabi tetap meneruskan percakapan Nabi sampai habis. Bila habis, baru Nabi nak menjawab persoalan Arab Badawi tadi. Maka Nabi bangun, Nabi tanya, siapa dia yang tanya tadi tentang kiamat? Maka Arab Badawi tadi menyahut, ya, saya, ya Rasulullah. Maka Arab Badawi daripada tadi duduk, maka dia bangun, dia kata, saya, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat, Nabi tak akan bagi tahu dan Nabi tak tahu bila jadinya kiamat, tetapi Nabi hanya saja akan berikan tanda-tanda kiamat. Sebelum nak jadi kiamat, kalau hang jumpa tanda ni, maka itulah bermulanya ataupun itulah dekatnya kita dengan kiamat. Apa di antara tandanya? Kata Nabi, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Bila amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Maka Arab Badawi tak faham apa maksud amanah disia-siakan. Maka Nabi menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Bila maksud kata kiamat akan terjadi bila mana satu urusan diberikan kepada orang yang tidak ada amanah, maka tunggulah kiamat akan datang. Faham tak tuan-tuan? Maksud kata kita berikan kepada orang yang mengkhianati amanah. Orang yang mengkhianati amanah ini adalah orang-orang munafik. Di akhir zaman akan ramai orang munafik. Diberikan kepada dia jawatan, maka dia khianat dengan jawatan yang dia ada. Diberikan kepada dia tanggungjawab, maka dia khianat dengan tanggungjawab yang dia ada. Dan bila sebut khianat ni macam-macam lah tuan-tuan. Macam-macam khianat. Dia menyalahgunakan kuasa, dia menyalahgunakan wang, dia menyalahgunakan power yang dia ada, jawatan yang dia ada, maka macam-macam apa sahaja yang dia ada, semua dia mengkhianati untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Dan juga dia merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawatan yang dia bagi. Kita tengok keterangan last. Pada hari ini banyak urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberikan kesempatan yang sewajarnya. Ini bererti waktu kehancuran tidak lama lagi akan terjadi. Berlaku tak zaman kita tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam kes kita dengar. Macam-macam kes kita dengar, pecah amanah dan sebagainya. Tak kata kat negara luar, negara kita pun banyak berlakunya kes-kes yang sedemikian rupa. Jadi bila mana adanya berlaku hal-hal yang demikian, bersiap sedialah kita tuan-tuan wahai muslimin. Maka kita sebenarnya dah dekat dengan yaumul qiyamah. Bukan kita dengan kiamat semakin jauh, kita dengan kiamat semakin dekat. Sebab itu kata Ibnu Hajar dalam meletakkan hadis ni tuan-tuan, dalam hadis yang kita bacakan pada malam ini, yang mana Ibnu Hajar meletakkan hadis ni dalam bab Kitabul Ilmi, yang mana amanah terkait dengan ilmu. Maka kata Ibnu Hajar, akhir zaman tuan-tuan, maka bila mana ilmu Allah Ta'ala angkat, maka ketika itulah manusia akan mula menyerahkan urusan kepada orang-orang yang bodoh. Dan juga bila ditanya fatwa akan dia, maka mereka akan sesat lagi menyesatkan orang. Mereka dah sesat tapi menyesatkan orang. Maksud kata, bila diberikan jawatan, contoh jawatan yang berkaitan dengan ilmu, maka mereka ni sebenarnya bukanlah orang yang sepatutnya berada pada jawatan tersebut. Bila ditanyakan tentang hukum hakam Allah Ta'ala, maka dia mengeluarkan tentang hukum menggunakan akal dia sendiri. Maka dia adalah sesat, kemudian menyesatkan orang lain lagi. Maka bila diletakkan urusan, sebab dia popular, maka letakkan pada urusan sekian-sekian jawatan. Sedangkan jawatan tersebut contohnya lah jawatan yang berkaitan dengan tertingginya bab agama, maka diletakkan kawan ni, pasal kawan ni adalah nama dan sebagainya, tapi tak ada pun bidang agama. Contohlah tuan-tuan sebagai contoh, kita ambil Menteri Agama lah tuan-tuan. Menteri Agama ni tak ada kaitan dengan isu sekarang ke ataupun isu lepas-lepas, tidak.
contoh menteri agama. Maka menteri agama, kita tahu bila sebut kata menteri agama, maka dia satu portfolio yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Tapi disebabkan contohlah, disebabkan parti-parti ini, maka tak ada orang yang basic agama, maka nak juga letak orang yang menang kerusi ke dan sebagainya, lantik orang yang tak ada bidang agama. Maka diletakkan kawan tersebut, bila ditanya tentang hukum, dia malu kalau aku tak jawab. Pasal aku menteri agama, takkan hukum aku tak erti. Maka dia tak tahu, tapi dia jawab buat pala tahu, tuan-tuan. Maka orang pegang dia punya kalam, maka bila mana orang pegang, sesat lagi menyesatkan. Contohlah tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan, bukan kita nak sebut menteri agama sekarang, tidak. Tetapi contoh seperti itulah tuan-tuan. Ataupun jawatan mufti, contoh jawatan mufti. Mai sampai satu tahap di mana di akhir zaman, bagaimana Nabi sebut adanya yang mana ulama ulama yang bukan membawa kepada kita dekat dengan Allah, tetapi sebenarnya membawa kepada jauh kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kata Nabi SAW, la imana liman la amanah, tidak ada iman pada orang yang tidak ada amanah. Orang yang tak amanah ni tuan-tuan, iman dia tak ada. Maksud kata bila iman dia tak ada, iman dia kurang, maka dia boleh buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila tak ada iman pada diri dia, dia tak takut kepada Allah. Bila tak ada iman pada diri dia, dia tidak takut untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila dalam pemilihan mana-mana tuan-tuan, terutamanya sekarang ni lah fasa di mana kita memilih jawatan kuasa karya, contoh tuan-tuan, jawatan kuasa karya, ada yang dah lepas, ada yang belum, maka pilihlah orang yang paling layak untuk mentadbir urusan-urusan tersebut. Dan amanah ni kita kena ingat, bukan sekadar pada kepimpinan semata-mata. Bila sebut hadis amanah ni, bukan sekadar diletakkan pada kepimpinan semata-mata. Amanah ini juga termasuklah dalam bidang-bidang agama, bidang-bidang ilmu pun sama juga. Jangan kita letakkan orang yang tidak sepatutnya pada bidang agama dan juga bidang-bidang ilmu, kerana takut-takut apa yang dia bawa bukanlah pada agama Islam yang sebenar, tetapi lebih menjauhkan kita dengan Allah Azza wa Jalla, ataupun jauhkan kita daripada bersatu padu di antara sesama Islam. Baik, akhir kalam tuan-tuan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, yang mana firman Allah Ta'ala, terjemahannya sesungguhnya Allah telah mengemukakan amanah kepada langit dan juga bumi, gunung ganang, semuanya menolak untuk memikul amanah. Lalu amanah itu diberikan kepada makhluk yang namanya manusia. Maka Allah Ta'ala berikan yang namanya amanah kepada manusia. Allah offer kepada langit, Allah offer kepada bumi, maka semuanya tolak untuk memikul amanah. Allah offer kepada gunung ganang pun menolak amanah, maka manusia menerima amanah tersebut. Dan kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita sedang memikul amanah. Dan amanah dihancurkan oleh manusia dengan dua sifat, kata Allah. Yang pertama zaluman, dan yang kedua jahula. Yang mana yang pertama, manusia tak akan jadi seorang yang amanah bila dia menzalimi orang. Inilah yang menyebabkan amanah dihancurkan tuan-tuan. Yang pertama zalim. Bila kita menzalimi orang, kita mengambil hak orang, kita mengambil yang bukan hak kita, kita letakkan pada bukan tempatnya, maka itu zalim. Maka bila ada zalim, kawan yang memegang amanah tersebut tidak akan dapat menjalankan amanah dengan baik bila ada sifat zalim pada manusia, zalim pada Allah, zalim pada binatang, zalim pada makhluk. Maka zalim inilah yang menyebabkan kita tidak menjadi orang yang amanah. Tuan-tuan, sebab itu kisah Sultan Al-Fatih, kisah Sultan Al-Fatih, tuan-tuan, kisah Sultan Al-Fatih kisah yang menarik. Bagaimana kita lihat yang bapaknya, didikan bapaknya Khalifah Syamsuddin, bapak dia Khalifah Syamsuddin, yang mana Khalifah ni tuan-tuan, dia hantar Sultan Al-Fatih kepada satu orang guru. Maka dia bagi anak dia mengaji dengan satu orang guru. Dia kata kat tu guru tu, dia kata, wahai guru, aku nak hang didik anakku sebagaimana hang didik rakyat lain. Maksud kata, kalau hang pukul orang, hang pukul anak-anak murid hang disebabkan kesilapan mereka, maka aku nak hang pukul anakku juga. Jangan hang anggap kata anakku ni anak seorang khalifah. Jangan hang anggap anakku ni sebagai anak seorang pemimpin. Kalau hang anggap macam tu, hang tak sanggup nak pukul dia. Maka aku tak mau hang fikir macam tu. Maka aku letakkan dia kepada kamu, kamu jaga dia, kamu didik dia, dan kamu pukul dia bila perlu. Maka diajarlah oleh guru kepada Imam Al-Fatih, kepada Sultan Al-Fatih tuan-tuan. Maka berguru dengan dia lama, belajar
dan mengaji dengan guru tersebut. Belajar tuan-tuan. Bila melakukan kesilapan, maka dipukul oleh guru tersebut. Kemudian bila mana akhir-akhir di penghujung usia guru tersebut tak larat nak ngajak tuan-tuan, maka guru tu berjumpa dengan bapa Sultan Al-Fatih, minta supaya Sultan Al-Fatih diberi didikan kepada satu orang guru, iaitu anak murid dia yang paling tua dan juga alim. Maka yang bapa ni bersetuju, maka hantarlah Sultan Al-Fatih kepada guru yang kedua. Maka bila dihantar tuan-tuan, maka Sultan Al-Fatih duduk mengaji dengan dia. Maka dia balik mengadu kepada bapa dia. Dia kata ke pak dia, wahai bapakku, aku tak tahan dengan guru yang kedua ni. Pasal apa? Bila aku buat salah dia pukul, aku boleh terima. Tapi bila aku buat betul, dia tetap pukul aku juga, tu aku tak boleh terima. Maka bila aku tanya dia, pasal apa wahai guru, bila aku buat benda betul ataupun aku tak buat apa, tapi hang pukul aku, pasal apa? Maka jawab guru tu, dia kata, lah ni hang duduk mengaji, jangan duk tanya soalan tu. Tuan-tuan, jangan duk tanya soalan tu, hang main mengaji ya. Maka aku tak tahan wahai bapa aku. Maka bapa kepada Sultan Al-Fatih kekal. Dia kata, wahai Al-Fatih, ini pesanan gurumu, maka hang kekal belajar dengan dia. Duduk belajar tuan-tuan. Sampailah wafat kepada bapa Sultan Al-Fatih, lalu dinobatkan Sultan Al-Fatih menjadi pemerintah. Maka bila jadi pemerintah pada hari yang pertama, semua rakyat dia mai mengucapkan tahniah kepada Sultan Al-Fatih. Sampailah dalam ramai-ramai ni, mai guru dia yang duk pukul dia ni berhadapan dengan Sultan Al-Fatih. Maka Sultan Al-Fatih kata, ini hari aku punya hari. Lama dah aku taram ni nak tanya soalan, bila tanya soalan hang tak jawab. Hari ni aku nak tanya. Maka mai guru dia tuan-tuan, guru dia dalam keadaan mengucapkan tahniah kerana dinobatkan sebagai khalifah ataupun sebagai sultan. Maka kata Sultan Al-Fatih kepada guru dia, wahai guru, hari ini hari aku di mana dinobatkan sebagai sultan, hari pertama. Maka tak ada alasan untuk kamu lari daripada aku. Aku nak kamu jawab soalan yang selama ni aku nak tahu jawapan. Pasal apa hang pukul aku dalam keadaan aku buat benda betul? Kalau salah aku hang pukul tak apa. Ni dalam keadaan aku tak buat apa ataupun aku buat benda betul, tetap kamu pukul aku wahai guruku. Maka jawab guru apa dia? Memang aku menantikan saat ini. Hari ini adalah hari di mana aku tunggu-tunggu, dan bila mana berlaku hari ini, aku nak memberikan jawapan daripada segala persoalan yang kamu fikirkan wahai anakku. Apa kata guru tuan-tuan? Bila mana aku pukul kamu dalam keadaan kamu melakukan kesilapan, maka padanlah. Sebab melakukan silap, maka kamu perlu ditimpa ataupun kamu perlu diberi pengajaran. Tetapi bila mana aku memukul kamu dalam keadaan kamu tak buat apa, ataupun kamu buat benda betul, aku pukul kamu, apa perasaan kamu wahai Sultan Al-Fatih? Maka kata dia, aku tak suka. Maka begitulah wahai anakku, bila mana kamu menjadi pemimpin, kamu buat satu perkara yang tidak disukai oleh rakyatmu. Contoh, kamu menzalimi rakyat kamu, sedangkan rakyat kamu tidak patut dizalimi, maka mereka tak suka kamu menzalimi mereka dalam keadaan mereka tak buat apa. Maka itulah keadaan di mana aku nak ajarkan kamu supaya bila kamu jadi pemerintah, jangan zolim pada orang. Sebab kalau zolim ke orang, orang tak suka kepada orang yang melakukan kezaliman. Maka dengar macam tu tuan-tuan, inilah benda yang menjadi inspirasi kepada Sultan Al-Fatih untuk menjadi khalifah ataupun menjadi sultan yang terbaik tuan-tuan. Subhanallah. Nampak hasil didikan daripada bapa yang baik, hasil didikan daripada guru yang baik, sampai tahap tu masya-Allah tabarakallah. Itulah bila dia nak melakukan kezaliman, dia fikir, oh pesan guruku, orang tak akan suka bila kita menzalimi ataupun menindas rakyat tuan-tuan. Masya Allah tabarakallah. Jadi zaluman antara perkara yang menyebabkan kita akan hilang sifat amanah. Dan yang kedua adalah sifat jahil, sifat bodoh, yang mana sifat yang kita berpaling daripada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tak ada ilmu, tak ada apa, tiba-tiba diangkat hanya sekadar nama. Ni pun masalah tuan-tuan. Dia tak ada apa pun. Dia dari sudut bidang kepakaran apa pun tak ada, tiba-tiba diangkat hanya sekadar nama ataupun sekadar pengaruh dan sebagainya. Bila diberikan pentadbiran kepada dia, dia tak boleh nak buat apa, tak reti nak buat apa, maka menyebabkan pentadbiran itu musnah, maka hilang sifat amanah yang sepatutnya dia pikul untuk menerajui amanah yang dia pegang supaya dia jaga elok-elok, tetapi disebabkan kebodohan dia, tak mau belajar dan sebagainya, menyebabkan dia hilang amanah pada tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hadis
hadis pada malam ni, hadis yang memang terang lagi jelas bahawa ia sedang berlaku pada zaman kita, tuan-tuan. Banyak kita lihat, bukan sekadar di negara kita, bahkan di negara-negara yang lain, banyak pemimpin-pemimpin yang mana berkaitan dengan korupsi dan sebagainya. Maka inilah salah satu amanah yang mana amanah diberikan kepada orang yang tidak selayaknya. Maka bila ada berlaku hal yang demikian, kita tak patut melihat ataupun menyalahkan tubuh badannya, tetapi kita sebagai diri sendiri ambil pengajaran dan tambahkan amalan, tuan-tuan. Tambahkan amalan. Pasal malam ni kita mengaji, bila ada isu, bila ada benda berlaku, bila ada kes, maka ini kita berbalik pada apa yang kita belajar. Ya Allah, itu tandanya kami dengan kiamat semakin lama semakin dekat. Ya Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu rupa-rupanya dah berlaku pada era kami, pada zaman kami, pada hari ini. Maka kami takut, ya Allah. Maka tambahkan amal kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Bila mana dekat sangat dengan kiamat, munculnya kiamat besar, maka kita akan berhadapan dengan fitnah yang paling terbesar, iaitulah fitnah Masihud Dajjal, yang mana takut-takut tergelincir kepada fitnah tersebut dengan iman kita yang tak seberapa, dengan ilmu kita yang tak seberapa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita dan memberi petunjuk sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta anda kasar bahasa tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.